Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. Syukur, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang insya-Allah akhirnya memberi ruang untuk kita bersama pada pagi ini dalam rangka untuk kita berkongsi sedikit ilmu yang Allah berikan pada saya untuk kita memahami kaedah i'rabul Quran, bagaimana kita menerapkan cara mengi'rab Quran yang biasa sebelum ni saya gunakan dalam bahasa Melayu. Sama ada anda sedar atau tak sedar, kita gunakan dalam bahasa Melayu. Cuma bezanya dalam Ramadan ini saya tukar dalam bahasa Arab. Itu je beza dia. Hukum rafa' ke, hukum nasab ke, atau hukum jar ke bagi isim, bagi fi'il mudhari', hukum rafa' ke atau nasab ataupun jazam. Hukum tanda dia dhammah ke atau fathah ke atau kasrah, itu tanda dia. Bahasa Arab alamat dia. Wa alamatu dan tandanya, wa alamatu hu-nya, wa alamatu dan tanda hu-nya. Itu sebenarnya beza je. Bahasa Melayu ke bahasa Arab. Jadi hadirin berbahagia, cuma beza minggu ini bermula daripada semalam sepatutnya hingga hari yang ke-25 Ramadan itu saya nak bincangkan tentang isim yang mabni saja. Begitu teruja semalam saya nak kongsikan bagaimana mengi'rab isim yang mabni. Tapi qadarullahu masyafa'an. Takdirkan tak terkesampaian hajat semalam. Dan cuba juga pada sebelah sesi petang ketika dalam perjalanan saya daripada Kuantan ke Johor Bahru, masih tak, dia tak boleh sambung ke Facebook. Dia untuk live tak boleh. Seolah macam ada sesuatu yang menghalang, ada barrier. Allah, saya tak tahu kenapa. Alhamdulillah hasil bantuan daripada anak Puan Alice yang beliau difahamkan memang di bawah training Google. Alhamdulillah sempurna juga hari ini. Tapi yang saya pelik kenapa bila digabung dengan Zoom tak dapat nak bersiaran melalui Zoom. Boleh bersiaran tapi suara tu ada gangguan, tak dapat dihubungkan dengan suara. Tapi insyaAllah mungkin ada satu dua tempat yang masih kekurangan yang perlu dibaiki. Mudah-mudahan nanti Allah akan hantarlah tentera-tenteranya yang akan menjadi penyelesai kepada masalah ini. Dan yang penting pagi ini kita dapat bersiaran. Cuma mungkin saya minta maaf saya tak dapat nak kongsi dalam bentuk PDF. Dan masing-masing saya dah share PDF malam tadi. Sila rujuk pada PDF anda masing-masing tentang
apa yang perlu kita lakukan untuk mengerab isim-isim yang mabni. Okey. Baik, sebelum saya jauh membincangkan tentang isim-isim yang mabni ini, saya mengajak anda semua, jangan lupa kita memohon agar Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hinggalah hari pembalasan. Dan tak lupa juga saya ingin menjawab doa daripada anda semua yang memberi salam kepada saya dan kepada kawan-kawan yang lain, sekaligus mengharapkan kesejahteraan kepada saya. Alhamdulillah, saya balas balik doa anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadirin yang berbahagia, pada sesi akhir ini juga nanti saya suka ingatkan sebelum saya terlupa. Kalau saya terlupa tolong beritahu saya nanti, bahawa jam 9 nanti saya akan menjemput Puan Fatimah Bariah Omar. Hajah Fatimah Bariah Omar, dia orang Kuantan. Dah lama, 2002 dia belajar dengan saya. Tapi yalah, ada kekangan, terhalang 2-3 kali cubaan untuk belajar. Tapi Alhamdulillah beliau masih nak juga belajar dengan saya. Allah temukan lagi peluang dan akhirnya dapat belajar melalui online. InsyaAllah pada sesi jam 9 nanti saya akan menjemput beliau. Tapi tak dapat melalui Zoom, saya akan cuba invite melalui Facebook. Sekiranya tak berjaya, saya harap Puan Fatimah Bariah Omar sila ambil perhatian. Tolong cuba request pada video conference nanti, visi bersama saya nanti pada ruangan tu. Ruangan request senang, saya nak tick. Kalau tidak, saya susah nak mencari ramai. Jadi insyaAllah tu jam 9 nanti. Cuma topik kita hari ini, ya, dan semalam saya gabungkan topik semalam dan hari ini. Kita nak membincangkan tentang isim-isim yang mabni. Berbanding dengan isim-isim yang mu'rab, kita nyatakan kedudukan isim tersebut dalam sesuatu ayat. Adakah dia fa'il ke, atau dia maf'ul bih ke, atau dia mubtada atau khabar. Itu bagi isim yang mu'rab. Tapi bagi yang mabni tak. Itu diletak di hujung sekali, di akhir ayat nanti. Tapi di awal ayat kita tak nyatakan kedudukan dia. Kedudukan fa'il ke, maf'ul ke, mubtada ke, khabar ke, di akhir ayat nanti. Di awal-awal ayat pertama, anda kena ingat bahawa kita kena jelaskan apakah isim yang mabni itu. Apakah isim yang mabni tersebut? Isim mausul ke, isim isyarah ke, isim dhamir ke? Ini 3 isim yang paling kerap kita jumpa. Isim yang paling kerap kita temui. Okey. Isim mausul paling banyak jumpa. Pertama, nyatakan isim mausul dan pastikan apakah baris akhir yang ada di hujung isim tersebut. Mabni ala fathi ke, mabni ala dhammi ke, mabni ala sukun ke, mabni ala kasri ke. Tengok baris akhir pada isim tersebut. Contoh, ma ismul mausul. Ma isim mausul mabniun ala sukun, mim alif mati atas. Mabniun ala sukun. Mabni ala sukun. Yang isim-isim yang mabni kita kena jelaskan apakah nama. Zalikal kitab, zalika ismul isyarah mabniun ala fathi. Sebab zalika ka berfathah. Huruf akhirnya huruf apa dan baris apa pada huruf akhir tersebut. Mabniun ala fathi atau mabniun ala dhammi. Okey. Haula'i isim isyarah mabniun ala kasri. Haula'i ismul isyarah mabniun ala kasri. Kita nyatakan nama isim yang mabni tersebut dan nyatakan baris akhir yang terletak pada huruf lafaz akhir kalimah tersebut. Ini perkara pertama yang perlu kita jelaskan. Sebagai contoh yang saya letakkan dalam nota saya ambil daripada ayat yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ulaika alladzina ishtarau ad-dalalata bil huda. Ulaika ismul isyarah mabniun ala fathi. Kita nyatakan nama isim tersebut. Alladzina ismul mausul mabniun ala fathi. Jelas? Ini yang pertama. Ini yang pertama. Yang kedua, kita nyatakan hukum i'rab dia. Nyatakan hukum i'rab dia. Tapi oleh kerana dia mabni, untuk menyatakan hukum i'rab bagi sesuatu isim yang mabni tersebut, kita nyatakan mabni fi mahalli raf'in. Semua yang mabni, semua isim-isim yang mabni kena nyatakan fi mahalli raf'in. Dia mengambil tempat rafa', dia mengambil tempat nasab, dia mengambil tempat jar untuk isim. Dia mengambil tempat rafa'. Kenapa? Baru menyatakan yang akhir sekali, nyatakan kedudukan dia. Fi mahalli raf'in fa'il ke? Fi mahalli raf'in mubtada' ke? Fi mahalli raf'in khabar ke? Fi mahalli raf'in khabar inna ke? Fi mahalli raf'in atau isim inna ke? Semua yang mabni, untuk menyatakan kedudukan i'rab dia, nyatakan dulu. Dia mengambil tempat hukum rafa' atau fi mahalli nasbin maf'ulun bih, atau fi mahalli nasbin isim inna, fi mahalli nasbin khabar inna. Okey. Ini yang perlu tegaskan. Yang pertama, nyatakan isim, nama isim tersebut. Dan isim yang mabni ada 6 saja yang perlu kita ambil perhatian. Yang paling kerap kita jumpa daripada 6 ni, 3 yang paling kerap jumpa. Apa 3 pertama ni? Isim mausul, isim isyarah, dhamir. Ini paling banyak. Paling banyak. Saya boldkan. Dalam nota saya boldkan. Gelapkan warna. Isim mausul, isim isyarah, isim dhamir. 3 isim ini yang paling kerap kita jumpa dalam Quran. Okey? Isim yang mabni. Contohnya, hum dhamir munfasil mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Contoh. Kalau dia letak awal jumlah ismiyah. Iyyaka dhamir munfasil mabniyun ala fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Contoh. Kita akan i'rabkan bagi isim-isim yang mabni tersebut. Nyatakan nama isim tersebut. Pertama, kedua, tanda akhir pada baris akhir pada isim tersebut. Baris atas ke, baris bawah ke, baris dhammah ke, baris sukun. Ini 4 baris pada akhir lafaz isim tersebut. Kemudian dia mengambil tempat rafa' ke, mengambil tempat nasab ke, mengambil tempat jar. Kenapa dia mengambil tempat nasab? Kenapa dia mengambil tempat rafa' dan kenapa dia mengambil tempat jar? Kerana dia adalah fa'il ke, kerana dia adalah mubtada' ke, kerana dia adalah khabar ke, dan seterusnya. Jelas semua ni? Ada soalan sebelum saya pindah pada tajuk baru? Mohon komen kepada semua. Sila nyatakan adakah anda faham. Cuba kita perhatikan surah Fatihah. Jangan pergi jauh. Dalam surah Fatihah ada berapa isim yang mabni? Sebagai contoh, pada surah Fatihah ada berapa isim yang mabni? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada semua murab. Bismillahirrahmanirrahim. Murab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Murab. Ar-Rahmanir-Rahim. Murab. Maliki yaumiddin. Murab. Iyyaka mabni. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu, iyyaka. Ihdinas sirata. Dua. As-siratal mustaqim. Siratal alladzina. 3. Ada 3 isim yang mabni pada surah Fatihah. Alhamdulillah, ada 3 isim yang mabni pada surah Fatihah. Macam mana kita nak jelaskan isim mabni yang pertama?
Iyaka. Iyaka. Pertama, iyaka tu domer berpisah. Kenapa dia domer berpisah? Sebab dia letak di awal jumlah fi'liyah. Kalau awal jumlah ismiyah, domer berpisah juga, tapi dia fi mahalli raf'in. Tapi kalau awal jumlah fi'liyah, dia fi mahalli nasbin. Dia mengambil tempat nasab. Kenapa dia mengambil tempat nasab? Kenapa? Sebab dia, kita namakan maf'ulun bih muqaddam. Kita namakan dia maf'ulun bih muqaddam. Maf'ul bih yang diawalkan. Okey. Cara i'rab dia, iyyaka domir munfasil. Iyyaka domir munfasil mabniyun ala fathi. Mabniyun ala fathi fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Maf'ulun bihi muqaddam. Itu cara i'rab untuk lafaz iyyaka. Jelas? Cuba nyatakan pula domir yang kedua. Na. Ihdi, tunjukkan laut engkau. Na akan kami. Maka mana nak i'rab na? Domir kami tu, domir mutakallimuna. Saya tak dapat share dalam pada skrin TV sebab cahaya. Bila saya pancarkan nak tengok papar pada skrin laptop, saya tak nampak ada dia punya balikkan cahaya tu menyebabkan kamera tak boleh nak fokus image yang ada dalam laptop saya. Jadi saya paksa cakap begini, saya jelaskan secara terang supaya anda boleh faham. Bagaimana kita i'rab tentang dhamir kami dalam ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Pada terjemahan kita tahu, ihdi, tunjukkanlah oleh engkau, ada fi'il amar dan fa'il. Na akan kami, ini maf'ulun bih, tambahan akan na akan kami. As-sirata akan jalan, itu maf'ul bih yang kedua. Al-mustaqima yang lurus, itu sifat. Bagaimana kita nak i'rabkan na akan kami itu? Bagaimana? Bagaimana i'rabnya? Boleh? Boleh cuba? Apa kita perlu buat dulu? Na. Pertama kita jelaskan nama dhamir tersebut. Nama dhamir tersebut. Nak cuba boleh komen. Na, dhamir apa nama tu? Dhamir baris ke dhamir mustatir? Dhamir baris muttasil. Dhamir baris muttasil. Nama dhamir tersebut dhamir yang bersambung. Dhamir baris muttasil. Iyaka dhamirun munfasilun. Yatiharun, ya tu, ya. Dhamir muttasil mabniun ala sukun. Fi mahali, itu baru satu pertama. Mabni ala sukun. Fi mahali. Fi mahali apa? Yatiharun, teruskan lagi. Azimah Abdullah. Iyaka dhamirun munfasilun mabniun ala fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Betul? Masih lagi dhamir baris muttasil. Ya. Dhamir baris muttasil. Okey. Nah, dhamir kami. Satu lagi alaihim. Ya, him mereka tu. Dhamir baris muttasil. Nyatakan dhamir tersebut. Dhamir baris muttasil ke atau dhamir munfasil? Mabniyun ala sukun. Macam him, dhamir
baris muttasil mabniun ala sukun fi mahalli. Fi mahalli apa? Oleh kerana him tu ala huruf jar, pasti dia fi mahalli jar. Fi mahalli jar. Domir baris muttasil. Macam him, macam na. Domir baris muttasil mabniun ala sukun fi mahalli nasbin. Domir mutakallimun tu fi mahalli nasbin. Kenapa dia? Maf'ulun bih. Na domir muttasil, domir baris muttasil mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Betul Aniza Amnuah? Betul. Saripah Abdul Fattah. Na domir baris muttasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. No. Akan kami, bukan oleh kami. Kalau hadaina telah memberi petunjuk oleh kami. Ini ihdi, tunjukilah oleh engkau na akan kami. Jadi Saripah Abdul Fattah. Masalah Ustaz, betul. Rohaizat Ahmad. Ihdina. Na domir baris muttasil mabniun ala fathi. Nun alif mati di atas, nun di atas na. Alif mati, alif sukun mabni ala sukun. Rohaizat Ahmad mabni ala fathi, no bukan. Mabni ala sukun. Fi mahalli nasbin maf'ulun. Fi mahalli nasbin, betul. Nun alif. Aja Sumurni is watching. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih, ya. Domir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Hai. Kenapa fi mahalli raf'in? Kadah. Fauziah Suri. Na domir baris muttasil mabniun ala sukun fi mahalli nasbin. Kenapa fi mahalli nasbin, Fauziah Suri? Kenapa tak fi mahalli jarin atau fi mahalli raf'in? Kenapa dia fi mahalli nasbin? Sebut maf'ul bih, tambah. Sebab barulah sekali nyatakan kedudukan dia dalam ayat tersebut. Dia jadi fa'il ke maf'ul bih, mubtada atau khabar. Berbeza dengan isim murab. Kita nyatakan dulu fa'ilun marfu'un. Beza dia kontra antara isim yang mabni dengan murab. Perjalanan dia melawan arus. Zarina Hamzah. Na domir baris muttasil mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih. Masyaallah, asanti. Fatimah Osman. Na domir baris muttasil mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih. Masya-Allah. Tahniah Ibu Fatimah Osman. Hari ini Fatimah Bariah. Nanti selang 2-3 hari nanti Fatimah Osman pula. Dua Fatimah ni akan muncul dalam sesi terjemahan kita. Semalam Puan Laili tak dapat. Tapi insya-Allah Puan Laili tetap saya akan pelawa untuk sesi yang akan datang. Sesi yang hari-hari biasa. Semua yang belum bersiaran bersama saya akan pelawa. Semua ada kesempatan. Tak semestinya Ramadan saja. Setiap kali program nanti saya akan ada slot akhir untuk anda yang pernah belajar dengan saya, yang pernah bersusah payah bersama dengan saya, dan kita perlukan perkongsian anda. Saya nak anda kongsikan rasa perit getirnya cabaran belajar bersama saya. Belajar bersama, belajar Quran macam mana. Mungkin menjadi motivasi, menjadi pengalaman yang baik untuk dikongsikan pada kawan-kawan yang terus menonton kita. Terima kasih Rokiah Haji Saidin, Rozita Abu Bakar. InsyaAllah kami sini. Ya, baik-baik. InsyaAllah. Ya, Rozita Abu Bakar. Dhamir baris muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Betul. Maf'ulun bih, betul. Rokiah Haji Saidin. Rozihman. Alhamdulillah. Alahim. Him tu. Macam mana kita nak dhamir? Him. Mereka dhamir baris muttasil mabniun ala sukun fi mahalli jar bil huruf. Hujung fi mahalli jar bil huruf. Tambah fi mahalli jar bil huruf. Haja Baziah. Na dhamir baris muttasil mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Betul. Bazi Hamid, tahniah. Rashidah Ardi. Rashidah Daud. Na dhamir baris muttasil mabniun. Tak ada mabni. Fi mim, bukan mim bukan hasipul, habdas. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih.
mabniun, kena nyatakan mabni ala sukun ke ala dhammi. Ka'ain baru masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ummu Aimi daripada Karak. Terima kasih Ummu Aimi dan nak bersama anak yang tolong menyelesaikan kes penyiaran saya semalam yang tergantung. Ada satu kes lagi ni, tak selesai ni. Kenapa? Masa Zoom dia tersangkut. Saya nak share screen tak boleh. Folder saya semua tak boleh ni. Kena penting juga Zoom ni. Ya, Ummu Aimin, dhamir baris muttasil mamniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bi. Masyaallah. Alhamdulillah. Aminah Irfan is watching dari Manjung. Oh, dah laju sebut Manjung. Dulu nak masuk Manjung sebut Cembong. Allah. Baik, hadirin bahagia. Itu pada surah Fatihah. Kita pindah surah Al-Baqarah pula. Tengok isim-isim yang mabni. Mana dia? Ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tak ada. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ada tak isim mabni? Hum dhamir muttasil, dhamir mabni, dhamir muttasil ke mufasil? Aniza, Amnwa. Dhamir mabniun, dhamir mabni. Tak boleh baris muttasil ke munfasil ala sukun fi mahalli jar bil huruf. Tambah fi mahalli jar bil huruf kalau dimenimi huruf jar. Kalau menjadi mudhaf ilaihi bil idhafah. Bil idhafah atau bil huruf. Itu cara i'rab isim atau dhamir yang menjadi yang majrur dengan huruf jar atau majrur dengan mudhaf ilaihi bil idhafah. Bil idhafah. Aminah Irfan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Majimin Muhammad Yusuf, dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli apa? Fi mahalli maf'ulun bih. Tak cukup tu aja Majmin. Fi mahalli nasbin kalau dia maf'ulun bih. Kalau dia fa'il fi mahalli raf'in. Kalau jar fi mahalli jar bil huruf atau bil idhafah. Dua sebab ya. Bil huruf kalau beri huruf jar. Bil idhafah kalau ada mudhaf di awal dia. Itu perhatikan baik-baik. As-sihrun. Zalika. Okey. As-sihrun. Zalika ismul isyarah mabniyun ala fathi fi mahalli raf'in mubtada. Siapa tanya ni? Ustaz kat mana? Saya sekarang ni berada di surau apa nama? Salawatul apa nama? Surau di Desa Mutiara. Taman apa? Datuk On apa? Taman Datuk On lah. Di ke kawasan dekat dengan Mount Austin. Kawasan perumahan apa? Desa Mutiara. Saya di Desa Mutiara. Dhamir munfasil ala sukun fi mahalli jar bil huruf. Dhamir munfasil ke muttasil? Bil jar, dhamir jar bis muttasil. Munfasil dia marfu' dengan
Fi mahalli raf'in dengan nasbin saja. Kalau munfasil dia tak ada jar Kalau jar muttasil tak ada. Kembali semua tadi. Asli Harun. Zalika, saya bacakan. Zalika ismul isyarah mabniun alal fathi fi mahalli raf'in mubtada. Ya betul. Haji Asri. Zarina Hamzah. Hum dhamir muttasil. Dhamir baris muttasil mabniun ala sukun fi mahalli jar. Fi mahalli. Lam bawali je. Tak ada ya. Jar. Bil. Tambah lagi. Zarina. Bil huruf atau bil idhafah. Kalau ala bil huruf. Kalau ada mudhaf bil idhafah. Okey. Dhamir munfasil. Bukan dhamir munfasil lah. Fauzia Suri. Dhamir baris muttasil. Yang jadi menerima huruf jar semua muttasil. Yang menjadi mudhaf lagi muttasil. Kalau munfasil dia jadi mubtada atau jadi maf'ul bil muqaddam saya. Rozi Ahmad. Hum dhamir baris muttasil mabniun al-sukun fi mahalli jar bil huruf. Fi mahalli jar bil huruf. Bi dengan alif lam tu bil harf. Bi dengan alif lam boleh sambung. Ajar Roziah, jangan jarakkan. Bil harf ba alif lam. Ruhaizat Ahmad. Hum dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli jar bil harf. Ruhaizat Ahmad. Faridah Salim. Zalika ismul isyarah mabniun ala fathi fi mahalli raf'in mubtada. Ya betul. Tania Kadah. Rin Hasan. Na dhamir muttasil. Dhamir baris muttasil mabniun ala sukun fi mahalli nasbin. Ain waw tertinggal. Maf'ulun bih. Kat mana tadi tu? Nah, dah jauh dah ni. Hartini Ibrahim. Dalika ismul isyarah mabniun ala fathi fi mahalli dhammi. Mana ada fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jar. Fi mahalli dhammi tak ada. Jangan salah. Fi mahalli raf'in, mengambil tempat rafa', bukan mengambil tempat baris. Fi mahalli raf'in. Hartini Ibrahim. Tolong jelas fi mahalli. Hum dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli bil harf. Kita sekarang pada zalika ismul isyarah. Ism isyarah mabniun ala apa? Ala fathi fatah ha. Bukan ha simpul, ha pedas. Fi mahalli apa? Rashidah Ardi, Rashidah Daud. Fi mahalli raf'in mubtada min bata dan alif atau alif ada hamzah. Ya. Fi mahalli raf'in. Majmin zalika ismul isyarah mubtada. Jangan ada alif hamzah tu atau alif. Macam mana Ajar Majmin nak tekan huruf alif tu lama sikit aja. Puan Majmin tekan alif lama, nanti akan banyak atas alif tu. Alif atas alif ada hamzah, alif bawah alif ada hamzah. Kita tolak tangan kita pergi huruf yang kita pilih tu. Nak alif atas hamzah ke atau alif bawah hamzah. Nampak? Isim pun jangan letak hamzah bawah dia. Itu hamzah wasal. Ni Ajar Majmin betul. Ni Ruhaizat Ahmad. Pada isim tu ada hamzah bawah isim tu. Tak boleh letak hamzah. Dia bukan hamzah qata', hamzah wasal. Zalika ism isyarah mabniun ala fathi fi mahalli raf'in mubtada. Ya. Zalika ism isyarah mabniun ala fathi fi mahalli raf'in. Kenapa fi mahalli raf'in? Ibu Fatimah Osman, sebab dia mubtada. Fi mahalli raf'in mubtada. Nyatakan last sekali ayat yang paling akhir keluar daripada mulut kita, nyatakan kedudukan dia dalam
ayat tersebut. Dia sebagai apa? Itu contoh zalika, sebab dia jadi mubtada. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina, satu dua. Isim mausul lagi, tak dhamir isim mausul, dhamir isim mausul isim syarah. Ini paling banyak kita jumpa. Lagi. Alladzina jadi apa? Tertinggal mubtada. Tak apa. Biar tinggal ni kita dapat nanti teringat nanti. InsyaAllah kita akan ingat nanti sampai bila-bila. Fihi. Hi. Dhamir baris muttasil mabniun. Kita buat ha ghaib, betul. Ha ghaib. Dhamir baris muttasil mabniun ala dhammi. Ya. Mabniun ala dhammi fi mahalli jar bil harf. Ummu Aimi, zalika ismu isyarah mabniun ala fathi fi mahalli raf'in mubtada. Ya, tahniah Ummu Aimi. Alhamdulillah. Ini cara kita nak menjelaskan secara terperinci sesuatu perkataan. Yang mabni ke, yang mu'rab ke, mu'rab dengan harakat ke, mu'rab dengan huruf ke, satu i'rab dia marfu' ke, mansub ke, majrur. Kenapa, apa tanda dia, dan apa hukum dia? Kenapa dia tanda dia selain rafu' dengan baris huruf alif ke huruf waw? Kenapa itu? Sebab li'annahu. Semua ini adalah kita memperincikan, kita menjelaskan secara detail, kita menganalisis, itu bahasa lebih tepat, menganalisis satu-satu kata tu. Dari sudut hukum i'rab dia, tanda-tanda dia, sudut perubahan-perubahan tanda dia. Kenapa dia berubah? Zalika ism syarah. Alladzina, hartini Ibrahim. Saya nampak saya dah pergi apa? Dah pergi alladzina ke saya pergi? Fadilah Salim, alladzina isim mausul mabniun ala fathi fi mahalli raf'in mubtada. No, bukan mubtada di situ. Fadilah Salim, dia bukan mubtada. Alladzina bukan mubtada di situ. Hartini Ibrahim, alladzina ismu mausul mabniun ala fathi fi mahalli raf'in mubtada. No, bukan, dia bukan mubtada. Dia bukan mubtada. Masna lajis, zalika isim isyarah mabniun ala fathi fi mahalli raf'in mubtada. Ya, tu zalika mubtada. Tapi alladzina itu bukan mubtada. Mana tadi Haji Asri? Nampak Haji Asri dia? Asri Harun. Hi. Ha ghaib dhamir baris muttasil mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fi mahalli jar bil harf. Nanti allazina Haji Asri. Ma, okey, ma tak apa. Ma isim mausul mabniun ala sukun fi mahalli jar bil harf. Betul. Fi mahalli jar bil harf. Bima semua. Okey. Ustaz, boleh ke kita jawab fi mahalli raf'in, ke kita masukkan macam li'annahu? Tak perlu buat li'annahu. Tak perlu sebut li'annahu. Li'annahu tu pada isim-isim yang murab dan tanda i'rab dia selain yang asli. Li'annahu tidak standard, khas untuk isim tanda-tanda i'rab yang selain yang tanda-tanda i'rab yang furu'. Selain rafa' dengan dhammah kena li'annahu. Semua kena li'annahu, okey? Tanda nasab selain daripada fathah semua sebut kena li'annahu. Nyatakan sebab dia. Yang ni tak perlu li'annahu. Okey. Nanti banyak sangat li'annahu. Li'annahu kita dah standardkan satu sebab ya. Sebab bercelaru nanti. Tengok dalam buku-buku nahwu dia buat li'annahu saja. Hanya pada isim-isim yang tanda i'rab dia selain tanda asal. Apa tanda asal? Kalau marfu' dengan dhammah, kalau mansub dengan fathah, kalau jar dengan kasrah. Selain daripada tiga tanda ni, baru boleh sebut li'annahu. Alladzina ismul mausul mabniun ala fathi fi mahalli jar badal.
Tapi dalam dia dia sebenarnya dia jadi sifat. Allazina menjadi sifat pada al-muttaqin. Kebanyakan cuma belum ada saja nampak dia jadi badal. Bahasan itu kebanyakan dia akan jadi sifat. Dia jadi sifat pada al-muttaqin. Tapi kalau terjemah tambah iaitu kan, itu dia masuk. Tapi dalam sistem saya dulu ya saya letak tambah iaitu orang-orang yang. Tapi saya oleh kerana dia bila letak iaitu kita sangka dia jadi badal ni. Padahal dalam kitab Arab dia bukan badal. Dia jadi sifat kepada al-muttaqin. Jadi Tuan Jasri, jadi anda mungkin terkesan pada terjemahan. Pada terjemahan yang anda berikan, bukan terjemahan yang dalam buku saya. Terjemahan dalam buku yang saya tulis, saya tak tambahkan dia itu. Pada awal dulu sebelum lahir buku saya memang orang tambah iaitu pun saya tak okey, boleh, makna sama. Tak ada ketegasan ke situ. Tapi bila saya rujuk mana-mana kitab Arab, semua menyatakan alladzina pada ayat tersebut dia berperanan sebagai sifat. Sifat hukum dia tabi' lil mausuf. Dia mengikut kepada mausuf. Zalika ism mabni ala fi mahalli raf'in mubtada'. Saya mubtada' bukan. Fi mahalli jar na'at. Ya, kalau na'at ya Harun. Bazi Hamid sod fatah saja. Jangan sod ya jadi jawi. Fi mahalli apa? Fi mahalli jar ke? Bazi Hamid tak ada apa. Fi mahalli apa? Allazina ismu fi mahalli jar maktuf, bukan maktuf, tak ada huruf ataf pun. Masihna najis tak ada wallazina, tak ada. Allazina saja. Kalau wallazina ya yang kedua tu mau maktuf. Ayat yang keempat, tapi ayat yang kedua dia tak ada wa. Maka dia bukan maktuf. Masihna najis. Allazina ism mausul mabniun ala fathi fi mahalli jar. Na'at. Ya na'at lil muttaqin. Bagus, betul. Aniza imnuah. Samuda. Allazina ism mausul mabniun ala fathi fi mahalli nasbin. Kenapa nasab lah? Nasab mana tu? Ustazah Samuda. Dia nak siapa? Nak bermuttaqin. Muttaqin tu majrur, bukan fi mahalli nasbin, fi mahalli jar. Allazina Rin Hasan isim mausul mabniun ala fathi fi mahalli jar na'at lil muttaqin. Na'at lil muttaqin. Fatimah allazina isim mausul mabniun ala fathi fi mahallin. Fi mahalli apa? Ibu Fatimah, fi mahalli jar ke fi mahalli nasbin ke fi mahalli raf'in. Tiba na'at saja ni. Allazina isim mausul mabniun ala fathi fi mahalli jar na'at. Si mausul mabni ala fathi fi mahalli jar na'at lil muttaqin. Ya, betul. Kaedah Profesor Ahmad Abdul Majid. Ya. Itu yang saya kendaki. Masya-Allah 60 orang ramainya. Rozihaman alladzina isim mausul mabni ala fathi fi mahalli jar na'at lil muttaqin. Betul. Selepas silap Ustaz selepas. Fi mahalli jar ya. Alladzina isim mausul. Na'at. Rohaiza Ahmad. Ya, na'at. Betul. Fatimah Osman. Alhamdulillah. Jadi ayat yang ketiga. Alladzina yu'minun bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Razaqnahum. Hum. Hum tu dhamir mabni ke? Hum dhamir apa tu? I'rab kan hum tu. Allazina dah sudah. Hum. Ma pun dah sudah. Asyhar dah jawab tadi. Wa mimma bil harf.
fi mahalli jar bil harf. Alladzina ism mausul mabniun ala fathi fi mahalli jar na'at lil muttaqin. Okey. Tahniah Hatini Ibrahim, tahniah Roqah Haji Saidin, tambah lil muttaqin saja. Na'at bagi lafaz al muttaqin. Masih najis. Alladzina ism mausul mabniun ala fathi fi mahalli jar na'at lil muttaqin. Tambah lil muttaqin masih najis. Masya-Allah. Ada lagi. Home tu. Dhamir isim mausul, isim isyarah. Isim isyarah tu kurang lah. Dhamir isim mausul, dhamir isim mausul. Ini dua isim ni yang paling kerap kita jumpa. Isim syarat ada tapi tak banyak. Zaraf ada pun tak banyak. Ada zaraf mu'rab, ada zaraf lagi mabni. Sebab tu saya kata ba'du zaraf, sebahagian zaraf. Fi mahalli jar na'at lil muttaqin. Ya. Bazi Hamid. Fawzah Suri, alladzina ismun mausul mabniyun ala fathi fi mahalli jar na'at lil muttaqin. Hum dhamir baris muttasil mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Ahsanti Hartini Ibrahim. Pelajar cemerlang daripada Ustaz Harif. Fawzah Suri bil muttaqin, ya, lil muttaqin. Hum Yati Harun dhamir baris muttasil mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ya, tahniah Musyrifah bagi grup yang berapa? Nombor 3 ke nombor 4? Musyrifah bagi grup 3. Yati Harun. Ya, tahniah Roqah Haji Saidin, Fawzah Suri. Alhamdulillah. Terima kasih kerana keterbukaan anda menerima teguran-teguran saya. Walaupun dari usia anda lebih tua daripada saya, sewajarnya saya tak terlalu berkasar, tapi saya kena tegur, kena beritahu pada anda semua tentang kesilapan-kesilapan ini, supaya satu hari nanti saya doakan semoga anda boleh mengajar dengan ilmu ini yang anda lebih berhati-hati dalam mengeluarkan satu kenyataan. Dapat benar-benar pasti baru anda jelaskan yang baik. Majmin, Mak Yusuf, Rashidah Ardi, Ruziahman, mabni ala sukun fi mahalli jar fi mahalli nasbi maf'ulun bi. Ruziahman betul, fi mahalli nasbi maf'ulun bi. Ya, al muttasil mabni ala sukun fi mahalli apa? Majmin Yusuf, fi mahalli nasbin ke? Fi mahalli jar ke? Fi mahalli nasbin. Okey, tahniah Rashidah Ardi, Majmin, Mak Yusuf, Azim Abdullah, Fatimah Osman, Faridah Salim, Masina Najis. Fi mahalli apa? Fi mahalli na'at? Fi mahalli nasbin ke? Fi mahalli jar ke? Hum dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli jar maf'ulun bih. Okey. Itu yang ketiga. Ayat keempat. Walladzina yu'minuna, alladzina ma'tuf pada tu. Alladzina yang pertama tu mana fi mahalli jar. Yu'minuna bima fi mahalli jar. Unzila ilaika ka dhamir fi mahalli jar bil huruf. Wa ma unzila min qablik bil idafah wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika sama, ulaika pertama dan ulaika yang kedua tu adalah mubtada fi mahalli nasbin. Aimi hum dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Mafhum? Ya, betul. Aimi, Rozita, Hasan hum dhamir muttasil fi mahalli jar. Rozita fi mahalli nasbin. Okey. Ayat yang kelima. Ulaika, ada dua ulaika. Ulaika isim isyarah.
isim isyarah, isim mausul, dhamir. Isim isyarah, isim mausul, dhamir. 3 je. Kalau dapat mahir 3 ni, yang lain tu kena fikir sikit. Yang lain tu nanti kena fikir sikit. Tapi fi mahalli rafin, tak fa'il, tak mubtada atau khabar. Ataupun khabar inna, ataupun isim kana. Tak keluar pada tu. Alhamdulillah. Ulaika ismul isyarah. Ismul isyarah mabniyun ala fathi fi mahalli raf'in. Kenapa? Fi mahalli raf'in, sebab dia mubtada. Fi mahalli raf'in mubtada. Ulaika ayat kelima. Ayat yang keenam. Ulaika mubtada. Ulaika ismu isyarah mabniyun ala fathi fi mahalli raf'in mubtada. Rohaizat Ahmad, betul. Mubtada Masih Najis. Yati Harun mubtada. Bazi Hamid. Tahniah semua yang menjawab dengan betul. Alhamdulillah. Nampak kan? Itulah kaedah mengi'rab bagi isim-isim yang mabni. Tahniah Masih Najis. Hartini Ibrahim fi mahalli raf'in mubtada. Ya. Faridah Salim ulaika fi mahalli raf'in mubtada. Tahniah pada semua yang menjawab. Ummu Aimi, ulaika sentiasa menjadi mubtada atau boleh berada di kedudukan lain. Dia boleh berada pada tempat lain. Boleh jadi mubtada, dia boleh jadi khabar, dia boleh jadi mudha'ah, maf'ulun bih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Zakat fitrah. Saya bukan saya. Oh, tak belum ada orang lagi. Saya bukan betul. Saya ada buat rakaman. Kita apa ni? Mungkin lepas Zuhur kot. Oh, okey. Saya cuma gunakan tempat ni. Okey. Terima kasih. Sama. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, sahabat-sahabat, saya sedang menonton yang dirahmati sekalian. Saya minta maaf saya duduk atas meja pemungut zakat fitrah. Jadi mungkin sahabat kita ni sangka saya amil yang akan memungut zakat fitrah. Okey lah ini. Ulaika. Jadi soalan siapa tadi? Semestinya ke Ummu Aimi kata kedudukan ulaika itu menjadi mubtada? Tak. Kita kena tahu kedudukan dia. Boleh jadi dia jadi majrur. Boleh mudhaf ilaihi. Majrur juga bil idafah. Fatimah ismun isyarah mabniun ala fathi fi mahalli raf'in mubtada. Ya mubtada. Tahniah Ruqayyah Fauzia Suri, Azimah Abdullah, Ruqayyah Haji Saidin. Oh, ni partner ni. Kancing dua orang ni. Lepas seorang hantar, seorang lagi hantar. Alhamdulillah. Nanti saya buat kelas dekat surau, dekat Ansar Sunnah di Paya Kongsi, balik pulau. Macam setuju? Kita buat daurah harfiah di Paya Kongsi, insyaAllah. Lepas PKP nanti. Allazina cuba tengok ayat yang ke-6 pula. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
Alladzina ismu mausul mabniun ala fathi fi mahalli nasbin isim inna. Oh, Samuda. Betul. Tanya 5 bintang untuk Samuda. Rozaman ulaika isim isyarah mabniun ala fathi fi mahalli raf'in mubtada. Ya. Nanti buat kat tepi pantai Cendereng. Oh, tu dia. Masing-masing. Yang Terengganu kita buat di Cendereng. Di Penang kita akan buat di Surau Ansar Sunnah. Di KL kita buat di mana? Oh, masing-masing itu. InsyaAllah kita buat daurah 2 hari 1 malam ke. Boleh jadi. Kita kongsi sama-sama. Nak tanya terus boleh. Sembang terus. Lebih mesra, lebih dekat lagi. Lebih senang untuk bertanya. Tu dia. Orang Penang dah. Baru cakap je. Menunggu. Yang menunggu ke yang ditunggu? Kalau yang menunggu isim fa'il, yang ditunggu isim maf'ul. Ulaika ismu isyarah mabniun ala fathi fi mahalli raf'in mubtada. Ya. Minta Ustaz terangkan bagaimana untuk kenal kedudukan isim mausul. Alladzina. Okey, minta. Ummu Aimi, untuk mengenal kedudukan sesuatu isim mausul ke isim isyarah tu, kita tengok dia duduk dalam jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Dalam ayat tersebut. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-6 tu, innal ladzina. Bila ada inna, berarti ni jumlah ismiyah. Inna dia untuk jumlah ismiyah. Kalau qad, sesungguhnya, tapi untuk jumlah fi'liyah. Berarti allazina ni isim inna. Asal dia mubtada. Tapi oleh kerana dia masuk inna, kalau dia tak ada inna, allazina isim mausul mabni ala fathi fi mahalli raf'in mubtada. Asal mubtada. Tapi bila dia dimasuki oleh inna, dia berubah nama jadi isim inna. Isim inna mansub. Maka fi mahalli nasbin isim inna. Itu Ummu Aimi. Saya yakin anda insya-Allah boleh. Okey. Kita kena tahu macam allazina yang tadi tu dia mengikut kepada muttaqin. Allazina yang pertama tadi dia jadi naat. Kita kena tahu jadi kedudukan ayat. Saya undur diri dulu Ustaz, ada kelas. Nanti saya nonton semua sambungan. Baik, tak apa, silakan Ustazah Zarina. Alladzina isim mausul mabni fi mahalli nasbin isim inna. Ya. Banyak isim, kadang majrur kan. Kalau dia memiliki huruf jar dia majrur. Kalau dia menjadi sifat, kita kena tahu ayat sebelum tu. Sebab ayat sebelum tu hudan lil muttaqin alladzina, maknanya sambungan tu. Kalau ada allazina sebelum dia ada jamak muzakkar salim, biasanya dia jadi sifat tu. Pada ayat-ayat yang lain kita perhatikan dalam Quran. Itulah biasanya dalam Quran kalau anda banyak i'rab, anda nampak kan dia punya apa tu? Dia punya apa tu? Kerenah dia hampir serupa saja. InsyaAllah. Ini baru 1 kali, 2 kali, insyaAllah. Kita akan banyak lagi. Cuba perhati ayat yang ke-8. Ada isim mausul tu, man. Wa minan nasi, man. Orang yang tu, isim mausul. Ya, betul, Ummu Aimi. Mesti kita boleh terjemah. Kena tahu makna dan mestinya juga tahu keseluruhan ayat tu. Mata helang, jangan kena jadi mata helang. Ya. Ini kalimah ni saya pinjam. Ummu Aimi, pinjam ayat ni boleh. Kena jadi mata helang. Kita kena cermat betul-betul. Kena tajam penglihatan kita. Kita kena analisis betul-betul. Kita cari apa ni? Inilah bahasa Arab. Kita bukan saja semata-mata menterjemah begitu saja. Tak. Hafal je. Kita analisis betul-betul.
dia isim mausul, kedudukan dia sebagai apa hukum dia, tanda dia. Inilah menjadikan kita jadi cerdas nanti insya-Allah. Anda biasakan ni. Man awal ayat. Innal ladzina Man Hartini Ibrahim. InsyaAllah. Ahsanti. Mubtada muakhar. Nampak? Ummu Aimi perhatikan. Man. Kalau kita tak boleh terjemah man tu isim mausul, orang yang. Kita tak tengok dia punya ayat dia macam mana. Bila terjemah wa minan nas, dan sebahagian daripada manusia, man, ada orang yang. Nampak? Tambahan ada. Laras bahasa sistem saya. Bukan sistem Ustaz Hashim tu. Malu saya nak kata ke sistem saya. Ustaz Hashim, tambahan ada. Saya cuma seragamkan saja. Okay? Man, ada orang yang. Nampak? Berarti tambahan ada tu merujuk kepada mubtada muakhar atau isim inna muakhar. Ada orang yang. Jadi itu mabni. Man, isim mausul mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Mubtada mesti rafa' semua. Mubtada muakhar ke mubtada khabar muqaddam ke sama rafa'. Fi mahalli raf'in mubtada muakhar. Selesai. Isim mausul mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada muakhar. Ya. Mubtada muakhar. Ya. Tahniah Masirah Lajis, Rozita Abu Bakar, Sarifat Abdul Fattah. Man isim mausul mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada muakhar. Ya, tahniah Sarifat Abdul Fattah. Masya-Allah. Puas hati saya ini. Semalam tak dapat bisaran pun tak apa. Yang ini dah jamak dah kira. Besok kita buat latihan lagi. Sambung ayat yang ke besok insya-Allah saya akan balik ke Kuantan. Sebentar lagi saya rehat sebentar. Mungkin sebelum zuhur atau selepas zuhur saya akan bergerak balik ke Kuantan. Alhamdulillah abang lepas saya pun dah nampak segar sikit, nak memuaskan hati dengan kesihatan dia, dapat jumpa ibunya. Sebab ibu mertua saya duduk dengan saya. Saya sampaikan hajat dia untuk bertemu dengan ibu. Alhamdulillah. Doakan pada kesihatan beliau, semoga terus dapat melihat dunia ini dengan penuh ceria, bahagia, insya-Allah. Selepas ini saya akan balik Kuantan dan esok saya cuba bersiaran. Sekali lagi saya akan cuba menggunakan Zoom. Kalau tidak saya cari manual, saya gunakan screen TV. Kalau dekat rumah ni dia adalah bantuan TV kan, screen TV, apa dia punya projektor, lebih mudah lagi. Jadi alhamdulillah, terima kasih semua. Ya. Saya balik dengan family semua insya-Allah. Terima kasih kepada yang mendoakan. Baik, jam sudah menunjukkan jam 9. Saya nak cuba jemput Puan Fatimah Bariah Omar. Kalau boleh tolong request Fatimah Bariah Omar. Bukan dah.
No answer video. Alamak Fatimah balik Omar. Okay, saya add. No answer from live. Kenapa Hajah Fatimah? Sekali lagi cuba. Oh, nampaknya tak boleh. Hajah Fatimah tak boleh masuk lah. Invalid. Okey, tak apa. Tolong berikan nombor telefon. Saya call. Hajah Fatimah, tolong berikan nombor telefon. Kosong satu. Tolong berikan nombor telefon. Saya tak ingat tadi nombor telefon tu pada... Kosong satu tiga. Tiga 928 15 181. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hajah Fatimah Bariah Omar Ya saya. daripada Kuantan, Pahang. Ya saya. Mantan pelajar Ustaz Muzakir. Tahun? Ya. Tahun berapa? Tahun Sejak Ustaz belajar kan? Ustaz belajar dengan Ustaz tahun 2002 insya-Allah. 2002. Tapi tak lama, sempat dalam beberapa bulan. Kemudian Kemudian puasa ini raya terus Raya Haji. Lepas raya puasa, Raya Haji, betul terus raya. terus raya. Gitulah. Bila biasa cuti raya ni banyak kan, selepas cuti raya semua terlupa. Itu masalah lah. Kita kekangan tugas ke macam-macam lah. Kita bukan kita nak kan. Tapi kerana kesungguhan ingin belajar, ada peluang, ada ke kelas di Rumah Purple kan, Zain? Ya, sempat di Rumah Purple dalam setahun insya-Allah. Kemudian bersambung pula dengan Facebook. Alhamdulillah. Tapi saya nampak dengan Facebook dia lebih terkesan, saya nampak. Dengan Facebook dan WhatsApp kan. Alhamdulillah. Meskipun tak bersemuka tapi dia berkesan. Alhamdulillah. Jadi tahniah Hajah Fatimah Bariah Omar. Alhamdulillah kerana anda dah berjaya menyempurnakan terjemahan walaupun juzuk pertama, tapi bagi saya amat bermakna satu juzuk tu. Dia memberi kesan yang cukup padu pada saya dari sudut terjemahan, dari sudut konten, tata bahasa yang ada dalam satu juzuk pertama tu sangat baik. Alhamdulillah. Ya. So jadi boleh tak ajar sikit perkenalkan diri
Mungkin teman-teman saya kenal lah, tapi teman-teman yang satu grup mungkin tak kenal secara detail. Yang luar lagi tak kenal kan. Mohon kongsikan sedikit, silakan. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, yang pertama sekali saya panjatkan rasa penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia Dia telah meluangkan ataupun membuka ruang untuk saya menuntut ilmu yang sangat hebat ini, insya-Allah. Saya Fatimah Baria binti Umar masih lagi bekerja, insya-Allah. Mungkin dalam 2 tahun lagi saya akan bersara secara pilihan. Dan di sini ingin saya merakamkan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada Ustaz Muzakir utamanya, kerana dengan usaha beliau yang tidak putus-putus membolehkan ramai di antara kita dapat mengkongsi Al-Quran di samping memahami makna-makna bagi setiap kalimah. Dan di sini juga ingin saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Musyrifah Puan Noaini, kerana dengan bimbingan beliau dan sokongan beliau saya dapat menghabiskan cabaran satu juzuk Al-Quran. Dan begitu juga dengan rakan-rakan satu kumpulan Puan Rofiah, Puan Raizat, Puan Salma dan ramai lagi lah. Sebab dengan adanya mereka ini menjadikan satu cabaran buat saya, mencabar saya dengan kekangan kerja dan sebagainya untuk terus berusaha. Tidak mengaku kalah. Kalau kita fikirkan dari segi kerja, kekangan masa dan sebagainya, memang kadang-kadang rasa down, rasa ingin tak apalah, nak mengundur diri lah. Tetapi dengan semangat daripada rakan-rakan satu kumpulan, Masya Allah, semoga Allah memberkati mereka dan menetapkan hati kita di atas jalan dakwah, dan insya Allah. Alhamdulillah. Itulah kot saya sedikit pengenalan diri. Alhamdulillah, terima kasih. Saya ingat Allah pesankan, in tansurullah yansurkum. Jika kamu bela Allah, nescaya Allah akan bela kamu. Maknanya kita pelihara Quran, belajar makna Quran, berarti kita memulakan satu tradisi yang baik, dan insya-Allah mudah-mudahan generasi akan datang juga akan menjejaki apa yang kita lakukan. Dan inilah bukti kita cuba membela agama Allah, dan nescaya Allah kata dijawab talabi, jawab syarat, intan surullah yansur, nescaya ia tolong akan kamu. Itu dia jawab, sebagai jawab Allah akan bela kita. Mudah-mudahan tak ada siapa yang boleh bela kita. Manusia tak mampu bela kita. Hanya Allah, Zat yang Maha Agung, yang Maha Kuat, yang Maha yang mencipta kita, yang menguruskan hidup kita. Jadi insya-Allah, tahniah sekali lagi oleh kerana Hajah Fatimah Baria beritahu, nyatakan tentang peranan Musyrifah. Jadi saya nak Puan Fatimah menggalas tugas pula untuk akan datang menjadi musyrifah kepada teman-teman yang baru yang nak bertatih untuk juzuk pertama. Jadi kalau tak ada keberatan, hari ini secara rasmi saya nak pelawa Hajah Fatimah untuk join sekali. Setuju? InsyaAllah Ustaz, sekiranya itu yang ditakdirkan oleh Allah untuk saya cuba buat yang terbaik. InsyaAllah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Semoga kita sama-sama berjalan sederap untuk cuba mengatasi masalah masyarakat kita yang terjauh dengan Quran, insya-Allah. InsyaAllah. Baik. Dengan hormatnya Cik, saya nak menjemput. Hari ini Hajah Fatimah nak terjemahkan muka surat yang ke-19, betul? Ya, insya-Allah 19. Okey. Hadirin penonton semua, sila buka Quran masing-masing. Buka muka surat 19, surah Al-Baqarah, ayat yang ke? Ayat 120. 120. Falyatafaddal ma'jura. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Walau taufu an
اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Dan sekali-kali tidak direda dari engkau oleh orang-orang Yahudi dan tidak orang-orang Nasrani sehingga engkau mengikut akan agama mereka. Katakanlah oleh engkau bahawa sesungguhnya petunjuk Allah dia adalah petunjuk. Dan sesungguhnya jika telah mengikut oleh engkau akan keinginan-keinginan mereka sesudah yang telah datang oleh ia akan engkau daripada pengetahuan, tiada bagi engkau daripada Allah daripada pengawal dan tidak penolong. Allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah mendatangkan oleh kami akan mereka akan kitab, mereka membaca akannya dengan sebenar-benar bacaannya. Orang-orang itu mereka beriman dengannya. Dan barang siapa yang ingkar dengannya, maka orang-orang itu mereka adalah orang-orang yang rugi. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai anak-anak Israel, ingatlah oleh kamu akan nikmatku yang telah menikmatkan oleh aku atas kamu, dan bahawasanya aku telah melebihkan oleh aku akan kamu atas sekalian alam. Alaikum. Okey tu. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا فلا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Dan bertakwalah oleh kamu akan satu hari yang tiada ia balas oleh satu diri dari satu diri akan sesuatu, dan tidak ia diterima daripadanya akan tebusan, dan tidak memberi manfaat akannya oleh pertolongan, dan tidak mereka ditolong. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanadu ahdi al-zalimin. Dan ingatlah ketika telah menguji akan Ibrahim oleh Tuhannya dengan beberapa kalimah, maka telah menyempurnakan oleh ia akan kesemuanya. Telah berkata oleh ia, sesungguhnya aku adalah yang menjadikan akan engkau bagi manusia akan ketua. Telah berkata oleh dia, dan daripada keturunanku. Telah berkata oleh dia, tidak yang mencapai oleh perjanjianku akan orang-orang yang zalim. Wa ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lis-saifin wal-'akifin wal-ruk'a'is sujud. Dan ingatlah ketika telah menjadikan oleh kami akan rumah itu akan tempat berkumpul bagi manusia dan tempat keamanan. Dan ambillah oleh kamu daripada tempat berdiri Ibrahim akan tempat solat. Dan telah menjanjikan oleh kami kepada Ibrahim dan Ismail bahawa sediakanlah oleh engkau berdua akan rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang duduk tetap dan orang-orang yang rukuk, orang-orang yang sujud. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir fala wa man kafara fa umatti'uhu qalila
ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Dan ingatlah ketika telah berkata oleh Ibrahim, wahai Tuhanku, jadikanlah oleh engkau akan negeri yang aman, dan rezekikanlah oleh engkau akan penghuninya daripada beberapa buah-buahan, iaitu orang yang telah beriman oleh dia daripada mereka dengan Allah dan hari yang kemudian hari akhirat. Telah berkata oleh ia, dan barang siapa telah ingkar oleh ia, maka aku beri kesenangan akan dia yang sedikit. Kemudian aku paksa akan dia kepada sisaan api neraka dan seburuk-buruk tempat kembali. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Tahniah, terjemahan yang bagus, cermat, cekap, menepati sistem. Luar biasa. Alhamdulillah. Saya puas hati dengan terjemahan yang diberikan. Semuanya jelas, sangat teratur. Dan Alhamdulillah. masya-Allah. Tahniah sekali lagi. Memang layak jadi musyrifah. Dan untuk seterusnya saya rasanya sampai untuk kita berpisah. Saya sekali lagi nak beri peluang pada Hajah Fatimah Bariah Omar, sekiranya ada nak titipkan nasihat ataupun pandangan atau apa jua kata-kata yang boleh merawat jiwa kita, sebaik daripada saya, pada teman-teman sepengajian ataupun teman-teman yang bakal mengikuti kelas harfiah nanti, mungkin ada sesuatu yang nak dititipkan. Jadi silakan ya. InsyaAllah. Silakan. Sebenarnya apa yang saya nak katakan ini sebenarnya lebih saya tujukan kepada diri saya sendiri yang banyak kelemahan. Jadi sebagai motivasi kepada rakan-rakan yang di luar sana juga. Sebenarnya dalam kita menuntut ilmu, tak kira apa jua ilmu, yang penting ada, yang pertamanya mesti ada niat lah. Terutamanya bila mana kita belajar tentang memahami Al-Quran. Kena ada niat sebenarnya. Jadi kita niatkan bahawa kita belajar ni semata-mata untuk mendekatkan diri dengan Allah. Jadi insyaAllah Allah akan permudahkan. Jadi kalau biasa dikatakan bahawa bila mana kita solat, kita sebenarnya sedang berbicara dengan Allah dan dengan menggunakan kalimat-kalimat Allah. Dan bila mana kita membaca Al-Quran, sebenarnya Allah berbicara dengan kita. Jadi bayangkan bagaimana kita membaca surat daripada orang yang kita kenal, orang yang kita sayang, tetapi kita tak faham maksudnya. Jadi itu apa yang saya rasa, bahawa bila mana kita baca Al-Quran, kita tak faham apa yang Allah nak sampaikan. Sedangkan dalam Al-Quran itu, dalam kalimah-kalimah Allah itu ada kata-kata peringatan, ada kata-kata yang memberi kabar gembira, ada kata-kata yang menandakan yang Allah sayang pada kita, tapi kita tak faham. Jadi dengan keadaan itu saya rasa saya kena berusaha untuk memahami apa sebenarnya yang hendak dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Jadi belajar ilmu Al-Quran ini tidak rugi, insya-Allah. Malah dia akan membersihkan lagi hati kita, kerana Al-Quran itu sendiri adalah syifa, adalah syifa. Walaupun katakan kita belum belajar harfiah, tapi kalau kita rajin baca Al-Quran, insya-Allah Allah akan bersihkan hati kita. Jadi apatah lagi kita memahami setiap kalimah-kalimah Allah. Jadi Allah akan mendekatkan lagi kita dengan dia. Dan itulah yang kita hadapkan. Dan di samping itu, sebenarnya nak belajar sesuatu ilmu itu bukanlah mudah. Seperti juga nak belajar, seperti mana yang saya rasa, insyaAllah. Saya ini orang yang saya memang agak slow, lambat. Tapi sentiasalah kita mohon pada Allah, minta Allah permudahkan. Kerana kita boleh berusaha, kita bermohon, tapi natijahnya adalah daripada Allah. Dan Allah dah kata, mohonlah pertolongan dengan sabar dan solat. Jadi kita sabar, walaupun susah macam mana pun, jangan mengalah. Jangan mengalah, insyaAllah. Kita ada ramai rakan-rakan, malah Ustaz sendiri banyak memberi sokongan kepada kita untuk terus berusaha. Dan insyaAllah satu lagi, kita yakin, kena ada keyakinan bahawa kita belajar ini semata-mata kerana Allah. Kerana inilah satu-satunya mukjizat Rasul yang masih ada dengan kita, iaitu Al-Quran. Bayangkan, mukjizat Rasulullah ada dengan kita. Jadi itulah yang sebenarnya yang memberikan kekuatan pada jiwa saya untuk terus, walaupun dilingkungi dengan tekanan-tekanan pekerjaan, kekangan-kekangan dan sebagainya,
ya, walaupun berat satu langkah, tapi kerana inginkan apa orang kata hikmah daripada Al-Quran ini, insyaAllah kita kuatkan diri kita, insyaAllah. InsyaAllah. Dan satu lagi yang ingin saya kongsikan di sini adalah tentang kaedah, ya, kaedah pengajaran yang Ustaz sampaikan. Sebenarnya itulah kaedah yang ada dalam Al-Quran. Apa yang Ustaz buat, ya, sentiasa mengulang-ulangi, ya, setiap apa yang dipelajari. Kerana Allah Maha mengetahui kita sebagai manusia memang ada sifat yang kita kata mudah lupa, lalai, ya. Tetapi ayat Al-Quran sentiasa diulang-ulangkan untuk meneguhkan hati kita, ya. Dan begitulah yang diterusi oleh kaedah apa yang Ustaz buat, ya. Dan di samping itu penegasan, kalau diikutkan memang Ustaz kadang-kadang tegas, ya. Kadang-kadang saya pun takut sebenarnya. Tapi penegasan itu sebenarnya penting kerana Allah sendiri sentiasa memberikan penegasan dalam Al-Quran dengan haraf-haraf taukidnya. Kenapa Allah bagi penegasan? Kerana sesudah itu ada ayat-ayat yang memerlukan kita benar-benar mengambil peran, yang ada sesuatu yang sangat penting di situ, ya. Jadi kita kena bersabar, kerana menuntut ilmu ini bukan mudah, apatah lagi ilmu Al-Quran, ya. Dan kita minta dengan Allah agar dipermudahkan, insyaAllah. Dan satu lagi yang saya suka sebenarnya dengan kaedah apa yang Ustaz berikan, di samping mengulang, di samping memberikan kata-kata ketegasan, Ustaz juga sering memuji pelajar-pelajarnya. Sebab ini adalah satu kaedah kata pedagogi, ya. Sentiasa memberi pujian kepada pelajar-pelajarnya yang menjawab dengan betul, dan memberi sokongan dan dorongan kepada pelajar-pelajarnya yang bukanlah tidak menjawab dengan betul, cuma belum menjawab dengan betul lagi, ya. Jadi Alhamdulillah saya dipertemukan dengan guru yang begitu terkesan pembelajarannya dengan satu kaedah yang sangat memudahkan kita memahami Al-Quran. Dan saya sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan anugerah yang Allah bagi ini, dengan rezeki yang Allah bagi ini. Dan semoga lebih ramai lagi di antara kita yang turut sama, ya, memegang kuat, memeluk erat Al-Quran dalam jiwa kita. InsyaAllah. Dan rasanya itu saja kot. Allah, saya terasa dengar tazkirah yang cukup mengesankan hari ini. Maaf Ustaz. Tazkirah yang cukup mengesankan. Minta maaf Ustaz. Masya Allah. Menampakkan apa bakat ketokohan seorang guru. Lebih terselah bila nampak Hajah Fatimah Bariah memberikan penjelasan ni. Tambah-tambah lagi bila Puan Zainatul Hazrin menyatakan bahawa Hajah adalah mantan pensyarah beliau ketika di Polisas. Ya, betul Ustaz. Dia adalah pelajar saya. Subhanallah. Sekarang rupanya Saya bertemu dengan dia dalam harfiah ni. Masya Allah. Rupanya bertaut kembali dalam grup harfiah, guru dan pelajar. Masya Allah. Allah jadikan saya asbab untuk menemukan anda berdua. Dalam pengajian teknologi makanan. Ya, betul. Masya Allah. Banyak cerita dalam kursus pengajian teknologi makanan ni di Polisas. Termasuk dia arwah suami Hazrin. Ya. Tapi dia pun juga belajar saya lah, insyaAllah. Alhamdulillah. Semua ada cerita. Jadi Alhamdulillah. Saya nak cerita dia tengok. Saya nak tanyakan masih lagi bertugas di Polisas, tapi Hazrin dah jelaskan. Hajah adalah guru beliau, pensyarah beliau di Alhamdulillah. Jadi terima kasihlah sekali lagi Ustazah Hajah Fatimah Bariah Umar, Zainatul Hazrin, semua yang terlibat terus memberi sokongan dan dokongan pada saya dan teman-teman yang lain. Saya bila sebut pedagogi ni, saya pun tak tahu apa yang saya tengok pada guru saya ajar saya, itu yang saya tiru. Rupanya pedagogi rupanya. Ada pujian. Memang Allah ajar kita sendiri dalam surah Fatihah. Alhamdulillah, puji tu dulu. Memang kalau layak dipuji, kita kena puji. Jadi anak kita dapat markah 10 markah per 100 pun kita kena puji. Dapat markah juga. Betul Ustaz. Jadi tak ada nilai puji ni. Dia memang tahap dia memang begitu.
kita kena puji Ya. juga. Jadi InsyaAllah. jangan perendahkanlah saya. Setiap orang ada keupayaan masing-masing. Dan inilah yang kami diajar begitu. Terima kasih sekali lagi Cikgu Fatimah Baria Omar. Dulu dekat kelas saya panggil cikgu Ya, jangan Dekat kelas panggil cikgu tapi ini dah nak formal kan panggil lah. Fatimah nanti kita apalah cikgu. Ya, Alhamdulillah sekali lagi terima kasih pada semua yang menonton, sokongan pada saya walaupun semalam tak dapat bersiaran, tapi hari ini masih lagi dapat bersiaran. Terima kasih sekali lagi. Dan terima kasih juga pada pihak pengurusan surau di perkampungan Desa Mutiara, Johor Bahru kerana beri ruang pada saya untuk bersiaran. Saya bersiaran di bawah kemah di meja pemungut zakat fitrah, sehingga orang menyangka saya ni salah seorang pemungut zakat. Jadi terima kasih kepada pihak pengurusan surau. Semoga Allah berikan keberkatan. Saya tumpang mandi, tumpang berehat di sini, dan insya-Allah doakan perjalanan saya pulang ke Kuantan hari ini selamat, lancar, dan kita dapat bersiaran semula hari esok insya-Allah. Dan jangan lupa ada baki lagi 8 hari, bukan hanya harfiah saja. Rebutlah malam-malam terakhir ini. Mudah-mudahan terbenam matahari, ruang untuk kita memperolehi Lailatul Qadar sentiasa terbuka untuk kita. Dan pastinya anda, bila malam tersebut anda hidupkan, ada bahagian anda untuk Lailatul Qadar. Dan kesan dia 1000 bulan. Zikir anda, zikir nilai 1000 bulan. Istighfar anda, istighfar 1000 bulan. Solat sunat anda, solat sunat 1000 bulan. Segala infak anda, infak 1000 bulan. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita dan kita keluar dalam Ramadan ini nanti keluar dalam keadaan yang bersih dan dapat pengampunan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan minta maaf sekiranya ada kekurangan bagi pihak saya, dan doakan semua ikhlas kita terus dipelihara, dijaga dan dapat berkongsi bersama-sama. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.